والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية المسلمين ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ونعم الملائكة المقربين وافتح علينا وأعطيك منا سلام رب اشرح لنا صدرنا قال الشيخ المسلم لنا دارنا Faidatun ini suatu faedah. Barang siapa dapat mengetahui akan kiblat, yakni Kaabah, dan tiada dinding antaranya dan antara Kaabah, seperti ada ia di dalam masjid atau di atas Jabal Abi Qubais atau di atas sutuhnya, sekira-kira dapat dilihat, tiada harus ia mengambil dengan khabar orang lain, yakni tiada harus ia taklid atau ia terima khabar orang atau ia terima khabar orang. Dia katanya barang siapa dapat mengetahui akan kiblat, yakni Kaabah, sekiranya dia duduk di suatu tempat, dia dapat tahu akan Kaabah. Sebelah mana tu dia tahu. Boleh nak tahu. Dan tiada di dinding antaranya antara seorang, antaranya antara barang siapa dan antara Kaabah. Tidak ada dinding, tidak ada suatu dinding yang melindungkan daripada dia dan Kaabah, maknanya tidak ada dinding yang melindung daripada pandangan kepada Kaabah. Kalau dia tengok tu dia nampak Kaabah. Sebab tidak ada dindingan. Misal dianya, rupa dianya, rupa kata dia ni dapat mengetahui akan Kaabah, lagi pulanya tidak ada dindingan di antara dia dan Kaabah, seperti ada ia di dalam masjid Haram. Seperti dia duduk di dalam Masjid Haram atau di atas bukit Abi Qubais. Maka bukit tu tinggi, dia kalau duduk sebelah atas tu nampaklah Kaabah. Zaman dulu dah. Atau di atas sutuhnya, sutuh barang siapa, atau dia duduk di atas sutuh rumah dia. Dia duduk atas sutuh, dia nampak Kaabah. Sekira-kira dapat dilihat, sekiranya dia dapat nampak akan Kaabah. Jadi maknanya dia duduk dalam Masjid Haram sendiri, ataunya duduk di atas bukit, atau duduk atas hotelnya sekarang, ataunya duduk di atas sutuh rumah dia sendiri, sekiranya dapat tengok, dapat nampak akan Kaabah. Maka hukum dianya tiada harus ia mengambil dengan khabar orang lain. Tiada harus ia barang siapa tu mengambil mengikut dengan khabar orang lain. Dia nak tanya orang, katanya Kaabah sebelah mana tu, tak boleh. Yakni tiada harus ia taklid, nak mengikutkan perkataan orang tu tak boleh. Atau ia terima khabar orang. Dia tak tengok, dia tanya orang.
Cuba kau tengok kiblat itu Kaabah sebelah mana. Kawan dia pun tengok. Kawan dia mari cerita kat dia. Katanya sebelah ni. Itu tak boleh. Atau ia ijtihad. Ijtihad bahawasanya kiblat sebelah mana. Kaabah sebelah mana. Maka mesti dia kena tengok dengan sendiri. Tengok Kaabah sebelah mana. Menghadap ke jihad itulah. Kerana mudah pengetahuannya, pengetahuan barang siapa pada demikian itu kelakuan. Kelakuan katanya dia tu tidak ada antara dia dan Kaabah tu dinding, dan dia kalau dia tengok tu dia akan nampak Kaabah. Maka di situ dia kena tahu sendiri Kaabah sebelah mana. Jadi maknanya kalau dia tak nak tengok nanti suruh orang tengok, dia nanti ikut tu tak memadai. Mesti kena tahu kata Kaabah sebelah mana dengan sendiri. Maklum ya. Dan jikalau tiada mudah mengetahuikan dia kan Kaabah, sebab ada antaranya dan antara Kaabah itu satar, yakni lindungan. Dan jika walaupun dia tu tak jauh daripada Kaabah, tempat dia duduk tu tak jauh daripada Kaabah, tetapi susah nak tengok, nak nampak Kaabah tu jadi susah. Sebab apa? Sebab ada dindingan, tutupan. Dan jikalau tiada mudah mengetahuikan dia kan Kaabah, sebab ada antaranya, antara seorang tu dan antara Kaabah itu satar, yakni dindingan, tutupan, umpama bukit, sebab terlindung daripada pandangan mata dia tu oleh bukit atau rumah orang, maka wajib ia mengambil akan khabar orang kepercayaan yang mengkhabarkan dia dengan pengetahuannya, tiada dengan ijtihad. Maka di sini dia katanya wajib ia mengambil akan khabar orang. Orang tu orang yang kepercayaan, orang yang amanah. Orang yang apa dia? Orang yang kepercayaan, orang yang sikah. Orang yang sikah. Orang kepercayaan ialah orang yang sikah. Jadi dia wajib mengambil mengambil akan khabar. Mana dia kena terima akan khabaran yang dikhabarkan oleh orang yang sikah, orang yang kepercayaan, dengan sebab dia ni dia tak nampak dengan sendiri. Dia tak nampak dengan sendiri. Sebab terlindung di antara dia dan Kaabah. Maka wajib, sebab kalau sebab rupanya begini, kalau kita orang tempatan tu biasa dah tahu katanya Kaabah sebelah mana, kita tak payah tanya orang lah. Sebab kita orang di situ tahulah sebelah mana. Tetapi kalau kita lama-lama sekali datang kepada Mekah tu, boleh jadilah tak tahu katanya Kaabah sebelah mana. Lagi pulanya pada zaman dulunya alat-alat nak cari Kaabah sebelah mana tu tidak ada. Jadi kitanya kalau tak tanya orang, tak boleh nak tahulah kitanya Kaabah sebelah mana. Kalau kita tak tanya orang, jadi tak tahulah Kaabah sebelah mana. Mesti kena tanya orang juga. Maka siapa orang mana yang kita nak boleh tanya dia, dia katanya mesti kita kena tanya, kena ambil khabaran, terima daripada orang itu, orang yang kepercayaan. Orang yang sikah. Lagi pulanya orang tu yang mengkhabarkan dia. Yang mengkhabarkan dia kan seorang tu dengan pengetahuan. Dia khabar kepada kita, dia beritahu kepada kita kata Kaabah sebelah mana tu daripada pengetahuan dia.
daripada dia tahu, dia tengok dengan mata. Contohnya rupa beginilah. Kita katanya kita duduk di satu tempat, terlindung kita daripada Kaabah. Lepas tu kita tanya kawan kita. Kawan kita tu dia panjat naik atas pokok masalah. Dia panjat naik atas pokok atau dia panjat naik di atas bukit. Kawan tu tengok kepada Kaabah. Apabila dia tengok dengan mata dia sendiri kata Kaabah sebelah mana, dia pun cerita kepada kita. Itu wajib kita kena terima perkataan dia. Tapi orang tu nak orang yang sikah. Itu mana dia khabar kepada kita ni daripada pengetahuan dia. Dia panjat naik atas bukit ke masalah. Dia panjat naik atas suatu rumah ke, dia tengok kepada Kaabah. Sudah dia tengok tu, dia bagi tahu kepada kita. Dia berkhabar kepada kita. Jadi maknanya dia khabar kepada kita daripada yang dia tahu. Daripada pengetahuan dia, daripada yang dia tahu, yang dia tengok dengan mata. Tiada dengan ijtihad. Tiada dengan ijtihad. Kalau dia khabar daripada yang hasil daripada ijtihad, itu tak boleh kita nak terima sebab jadi taklid. Sebab dia mujtahid, kita pun kena mujtahid juga. Kena ijtihad juga pada bab kiblat. Tiada dengan ijtihad. Kalau kita tanya dia, kiblat sebelah mana? Dia kata, jap. Sekejap, saya nak kira sekejap. Dia pun kira dengan alamat, dengan apa, dia pun dapat katanya kiblat sebelah ni. Tapi dia tak ada tengok dengan mata, dia kira dengan alamat, tandaan-tandaan tu menunjuk katanya Kaabah sebelah ni. Itu hasil daripada ijtihad. Bukan hasil daripada dia mengetahui sebab dia tengok dengan mata. Kalau dia cerita daripada ijtihad, tak boleh kita nak ikut. Tengok macam mana seperti dikatanya, ini misal bagi yang khabar dengankan dia dengan pengetahuan. Misal bagi khabarkan dia dengan pengetahuan. Seperti dikatanya, aku lihat akan Kaabah. Dia kata, aku tengok Kaabah nampaknya sebelah ni. Sebab tu kita katanya dia panjat naik di atas pokok, masa atas bukit, masa atas suatu rumah. Kalau duduk kalau zaman sekarang tu dia naik di atas hotel yang tinggi, dia tengok nampak Kaabah sebelah mana, dia pun balik mau cerita kepada kita sebelah ni, bolehlah kita ikut. Tapi kalau dia zon katanya Kaabah sebelah mana daripada yang hasil daripada ijtihad dia, kiraan dia, maka itu tak boleh kita ikut. Dan jika ada ia orang yang dan jikalau ada ia siapa? Ni orang badal pada ia. Dan jikalau ada ia orang yang kepercayaan itu orang sahaya orang hamba atau perempuan sekalipun. Boleh kita nak ikutlah. Walaupun dia hamba, walaupun dia orang perempuan. Sebab ini bukan bab, sini masuk dalam bab riwayat. Dia panggil adil di dalam bab riwayat. Hamba pun boleh, perempuan pun boleh. Tetapi kalau adil di dalam bab saksi, perempuan tak boleh jadi, tak masuk dalam bab saksi. Kalau hamba pun tak boleh. Ini panggil adil pada bab riwayat. Sebab kita dengar buah dia, dengar ceritaan dia. Walaupun dia tu hamba, walaupun dia tu orang perempuan sekalipun. Dan tiada diberatkan dia naik di atas bukit atau rumah atau masuk ke dalam masjid. Kerana masyakkah yang demikian itu. Jadi masalah sani itu
apabila terlindung daripada pandangan mata dia, terlindung Kaabah daripada pandangan mata dia. Maka bolehlah dia, wajiblah dia tu mengambil, terima khabaran daripada orang yang kepercayaan, yang mana orang tu dia khabar daripada pelihatan dia, khabar daripada pengetahuan dia. Jadi maknanya kita tak payah panjat juga bagi dia panjat lah. Kita tak payah masuk dalam masjid pergi tengok kiblat sebelah mana, bagi dia masuk. Jadi maknanya tak paksa katanya masing-masing kena pergi tengok tu, tak mesti. Contohnya kita duduk dalam 3-4 orang masalah, duduk kat rumah masalah dekat dengan Kaabah, dekat dengan Masjid Haram tu. Lepas tu tak tahu katanya Kaabah sebelah mana. Kita wakil kepada seorang, kita suruh siapa-siapa mana-mana seorang daripada grup kita tu pergi tengok. Kau cuba naik tengok itu Kaabah, cuba kau naik atas bukit tengok, atau kau naik atas sutuh tengok. Cuba tengok Kaabah sebelah mana. Maka sebab kita duduk kat sini tu tak nampak, terlindung. Maka dia pun naik tempat tinggi, ada seorang tu pun naik di tempat tinggi. Dia pun pandang tengok Kaabah sebelah mana. Dia pun turun balik cerita kepada kita. Maka boleh dah tu kita nak ikut. Jadi tak paksa katanya kena pergi tengok dengan mata sendiri setiap-tiap orang tu, tidak. Sebab itu jadi keberatan, jadi kesusahan. Itu maknanya, dan tiada diberat dipaksakan dia naik di atas bukit atau rumah, naik di atas rumah ataunya masuk ke dalam Masjid Haram untuk nak tengokkan Kaabah sebelah mana tu, tak paksa, tidak ditekan, tidak disuruh buat gitu. Hanya memada kalau dia dengar akan perkataan orang. Tapi orang tu dia tengok dengan mata dia, bukan daripada ijtihad. Melainkan jika ada sesuatu yang mendindingkan dia itu baru diperbuatnya dengan tiada hajat, dan dapat ia menghilangkan dia, maka wajib atasnya melihat Kaabah. Melainkan jika ada sesuatu yang mendindingkan dia, mendindingkan daripada pandangan Kaabah itu baru diperbuat, baru dibangunkan, seperti orang pasang tirai saja. Ataunya orang letak khaimah masalah. Jadi dengan sebab ada khaimah tu, terlindunglah kita. Kalau nak buang, nak pindah tu boleh. Dengan tiada hajat. Seperti katanya dia bentang tali, dia buat tali jemuran kain masalah. Lepas tu benda yang melindingkan dia tu, yang baru pasang, yang baru dibuat tu dengan tidak ada hajat. Dan dapat ia menghilangkan dia. Kalau nak buang tu boleh. Maka wajib atasnya melihat. Tak kena buang benda tu lah. Maka dia kena lihatkan Kaabah dengan sendiri. Maka semua ni untuk zaman dulu lah. Kalau sekarang tu dia boleh tahu. Dan tiada harus ia ijtihad, serta ada orang yang mengkhabarkan dia, orang yang kepercayaan. Jadi maknanya sekiranya kalau ada orang yang kepercayaan, yang mana dia tu khabar kepada kita, katanya kiblat Kaabah sebelah mana, lagi pulanya dia tu dia tengok dengan mata, orang tu dia tengok dengan mata dia, katanya Kaabah sebelah mana. Dia tengok, lepas tu dia balik cerita kepada kita. Kata Kaabah ni sebenarnya gini, masalah. Kaabah ke arah ni. Maka
dengan sebab ada dia, sebab dia yang mengkhabarkan kepada kita daripada pengetahuan dia, bukan daripada ijtihad, maka wajib kita kena terima akan perkataan dia, kena ikut perkataan dia, tak boleh kita ijtihad. Ijtihad pada kiblat, mana cari alamat yang menunjuk kata kiblat sebelah mana tu, tak boleh kita nak ijtihad. Maknanya wajib kita kena mengikut dia. Seperti khabar orang percayaan itu melihat mihrab yang muktamad, iaitu mihrab orang Islam di dalam negeri yang besar atau negeri kecil yang banyak manusia sembahyang di dalamnya, dan beberapa masa sekali lagi ya. Dan tiada harus ia seorang ijtihad, serta ada orang yang mengkhabarkan dia. Orang yang mengkhabarkan dia tu orang yang kepercayaan. Dia ijtihad ni maksudnya di sini, mana ijtihad maknanya cari alamat, cari tandaan yang menunjuk di atas bahawasanya kiblat sebelah mana. Seperti tengok matahari, dia naik ke sebelah mana, dia jatuh sebelah mana. Artinya kalau tak nampak matahari dia tengok bintang kalau malam, tengok bulan, tengok bintang, atau dia tengok kepada angin. Musim ni kita katanya ni bulan 2, biasanya angin tu puput daripada sebelah mana. Itu maknanya ijtihad. Cari alamat yang boleh menunjuk di atas bahawasanya kiblat tu sebelah mana. Itu ijtihad. Ijtihad pada Kaabah, pada kiblat. Yang Imam Syafi'i itu ijtihad pada bab fiqh. Kita ni di sini masalah ijtihad, dia panggil ijtihad ke semua. Ijtihad untuk nak tahu kiblat sebelah mana. Tapi nak ijtihad tu dia kena pandai jugalah. Dia kena pandai jugalah cara-caranya, nak tengok bulan, nak tengok bintang. Kalau tak tahu, kalau malam, dia boleh tahu kepada mana utara, mana apa. Tengok dengan bintang. Kalau sehari dia tengok bulan, tengok matahari masalan. Artinya kalau gelap tu dia tengok angin musim ni, angin puput daripada sebelah mana. Itu ijtihad pada kiblat. Maka di sini masalahnya dia katanya tiada harus ia ijtihad. Tak boleh kita nak ijtihad sekiranya serta ada orang yang mengkhabarkan dia. Sekiranya kalau ada orang yang mengkhabar kepada kita. Orang yang mengkhabar kepada kita tu orang yang kepercayaan, bukan orang fasik. Bukan orang fasik. Orang tu orang yang kepercayaan. Jadi maknanya tak boleh kita nak ijtihad sendiri sekiranya dalam keadaan ada orang yang mengkhabar kepada kita, orang tu orang kepercayaan yang mana dia khabar daripada pengetahuan dia. Dia kata dia tahu kiblat sebelah mana. Dia pun khabar kepada kita. Kita mesti ikut dia, tak boleh kita nak cari alamat yang menunjuk di atas kiblat dengan sendiri, tak boleh. Sama juga
Nah, dia katanya seperti seperti. Seperti orang, seperti khabar orang kepercayaan melihat mihrab yang muktamad. Kita duduk kat satu tempat. Dia contohnya kalau zaman dulunya, kita duduk kat satu tempat, apabila kita nak solat tu, kita suruh siapa-siapa seorang pergi tengok mihrab masjid tu sebelah mana. Mihrab masjid sebelah mana. Dia pun pergi tengok. Sebab kita kata di sini jauh daripada Kaabah lah, bukan di Mekah lah. Lepas tu dia, kita katanya dalam grup kita ni 4-5 orang ke masalah. Lepas tu kita suruh dia pergi tengok kat masjid. Mihrab masjid sebelah mana. Lepas tu dia pun pergi tengok. Tengok mihrab masjid sebelah ni. Maka dia balik cerita pada kita. Kita tak payah ijtihad, ikut yang dia cerita. Dia katanya, saya dah pergi tengok mihrab masjid kampung ni menghadap sebelah ni. Kita sembahyang sebelah tu. Sebab mihrab tu biasanya tempat, mihrab tu apa, ada tempat imam solat. Biasanya masjid apa dia, surau ke zaman dulu tu ya ada mihrab dia. Dia ada dinding, lepas tu ada turun sikit, lepas tu jadi begitu. Jadi begitu, itu dikatakan mihrab, tempat imam solat. Biasa masjid dulu tu ada. Tapi mihrab tu mihrab yang muktamad. Mihrab yang muktamad, macam mana mihrab yang muktamad? Iaitu mihrab orang Islam di dalam negeri yang besar. Iaitu mihrab yang muktamad. Mihrab orang Islam, sebab kalau mihrab gereja tak boleh. Mihrab gereja tak boleh. Mihrab masjid ke, mihrab surau ke, sebab kitanya ada masjid, ada surau, ada musalla. Tak mesti mihrab masjid sajalah. Seperti iaitu mihrab yang muktamad, yang boleh diberpegang dengan dia. Mihrab orang Islam. Mihrab masjid, mihrab surau, musalla, jangan mihrab gereja. Lepas tu surau masjid, sebab kalau kata mihrab orang Islam, mihrab mihrab orang Islam tu kalau tepatan kita ke, mihrab masjid, mihrab surau, sebab kita ada surau satu lagi kan. Kita ada surau satu lagi. Tapi tempat orang Arab tidak ada surau, ada masjid. Masjid besar, masjid jami', masjid tidak jami'. Kalau tempat Arabnya begitu. Lepas tu mihrab orang Islam, mihrab masjid, mihrab surau begitu. Lepas tu di dalam negeri yang besar, yang terletak di dalam negeri yang besar. Tak mesti negeri seperti Kelantan, Kedah apa dia, tak mesti negeri macam bandar yang besar. Maksud negeri itu bandar. Madinah, bandar. Di dalam negeri yang besar, maksud negeri sini bandar. Dalam bandar yang besar,
Ni kenapa dia nak negeri yang besar? Sebab dia katanya mihrab yang muktamad, yang boleh diberpegang dengan dia. Lepas tu, habis tu kalau kita katanya mihrab masjid, tetapi orang tak ramai. Masjid tu orang kawasan itu ada 4-5 buah rumah saja. Tapi dah buat masjid. Tapi bukan jami' lah, tak. Bukan jami' dah. Bukan tempat Jumaat dah. Masjid saja. Lepas tu kalau dalam kampung tu, dalam suatu tempat tu ada 4-5 buah rumah saja. Itu tak muktamad sebab dalam 4-5 buah rumah tu kita katanya paling ramai pun 20 orang. Lepas tu boleh jadi dia letak mihrab tu salah dengan kiblat. Boleh jadi mihrab masjid dia tu terlari daripada kiblat. Lagi pulanya dia ada 2-30 orang tu boleh jadi semuanya 2-30 orang tempatan tu saja yang sembahyang di masjid. Orang luar tak lalu tak datang. Lagipun maknanya kalau salah pun tidak ada siapa yang boleh nak membetulkan. Sebab orang tak ramai. Tetapi kalau masjid tu terletak di tempat bandar yang orang ramai, nanti satu hari adalah orang yang tahu dengan sebenar. Nanti ada orang yang tegur kalau salah. Kalau terlari daripada kiblat. Sebab tu kalau maknanya kalau orang ramai kita rasanya puas hatilah. Mihrab dia tu tak salah sebab sekiranya kalau salah tu mesti kena ada orang tegur. Sebab dalam kadar ramai-ramai itu mestilah ada orang alim. Atau negeri yang kecil yang banyak manusia sembahyang di dalamnya. Negeri itu, bandar tu orang yang kecil saja. Kawasan dia tu tak luas. Tapi orang yang datang sembahyang di dalam masjid tu tak tu ramai. Sekiranya kalau dalam ramai-ramai tu tak mungkinlah nak salah. Mihrab, letakkan mihrab tu tak mungkinlah nak salah pada adat. Tu sebab tu dia nak orang ramai. Yang banyak manusia sembahyang di dalamnya dan beberapa manusia dan beberapa manusia. Maknanya dalam negeri itu orang datang sembahyang dalam masjid itu ramai dan di tempat tertentu orang ramai. Penduduk dia tu ramai. Dan tiada disalahi akan dia oleh orang yang tahu akan dalil kiblat. Ni kait lagi. Jadi mihrab yang muktamad tadi tu yang terletak di negeri yang besar, artinya di negeri yang kecil tetapi orang ramai. Dalam keadaan begitu tidak ada siapa yang menyalahi bahwasanya mihrab itu salah. Tak ada siapa dia tegur katanya mihrab ni salah terlari daripada kiblat. Datang siapa mari orang alim pun sembahyang tengok macam mana ni, rasa lain macam ni kiblat sini ni, mihrab sini. Tak ada siapa dia tegur macam tu. Maka mihrab itulah dikatakan mihrab yang muktamad. Maka kita memadai tengok kepada mihrab itu untuk nak tahu kiblat sebelah mana. Kalau kita tengok sendiri, kita boleh muktamad, boleh ikut. Lepas tu, kalau kita bagi siapa-siapa pergi tengok, kita nanti dengar, nanti dia balik, dia cerita pada kita pun, boleh kita ikut juga. Itu dikatakan, apa dia? Mihrab yang muktamad. Jadi maknanya kalau mihrab bagi surau artinya masjid, orang di suatu tempat tu tak ramai penduduknya, maka tak muktamad. Tak boleh kita nak ikut. Contohnya ada dah, kita katanya ada suatu tempat, ada 2 keluarga saja, ada 2 rumah saja. Tapi mereka 2 buah rumah tu, tapi dia buat masjid juga. Kat tepi tu ada masjid.
Kau tanya, siapa yang bina masjid? Kami kami dua keluarga ni lah usaha buat masjid. Lepas tu tanya, siapa yang buat kiraan mihrab ni? Kami kedua-dua. Itu tak boleh nak harap. Kita kena kira lain tu. Katanya kiblat betul ke tidak nak pegang dengan mihrab yang dia letak tu, tak boleh nak berpegang. Sebab boleh jadi malaikat orang yang malaikat dia orang yang membina masjid sana itu, dia orang yang pandai cari dalil kiblat, itu lain lah. Kalau katanya walaupun dua buah rumah saja tapi orang alim kedua-dua, alim tak mesti bab lain, alim bab kiblat. Orang yang letak mihrab tu orang yang alim bab kiblat, itu boleh kita muktamad juga. Jadi kalau orang kampung, orang awam biasa, dia letak kiblat saat itu, letak mihrab tu tak boleh kita nak berpegang. Itu untuk zaman dululah sebab alat-alat GPS apa tidak ada, tapi sekarang senang. Dan demikian lagi dilihat akan jemaah yang banyak daripada Islam, daripada orang Islam, sembahyang mereka itu kepada jihad ini. Tambah daripada orang Islam, dan demikian lagi dilihat akan jamaah yang banyak, jemaah yang ramai kita tengok daripada orang Islam. Tengok satu grup tu sebiji bas masalan, 2 biji bas masalan, beratus orang, sembahyang mereka itu kepada jihad ini, kepada pihak ini. Jadi kita ada 2-3 orang grup kita. Lepas tu kita nak salat tak tahu ke jihad mana, Kaabah kiblat tu sebelah mana, kita tak tahu pihak mana. Kita tengok grup satu lagi tu, dianya 100 orang. Dia sembahyang menghadap kepada jihad ni masalah. Apabila dia menghadap pada jihad ni, kita tak payah cari tu. Dengan sebab ramai beratus orang tu tak mungkin nak tak tahu kata, tak mungkin nak salah lah. Kita katanya dalam beratus orang tu tak mungkin nak salah kiblat ke semua. Jadi maknanya kalau salah tu mesti kena ada orang yang menegur, orang yang pandai dalam seramai-ramai. Maka jadi maknanya kita kalau kita tak nak ijtihad, tak nak cari kiblat, alamat kiblat sendiri, boleh kita tengok grup tu, tengok jemaah itu dia menghadap kepada pihak mana dia solat, kita pun ikut mereka lah. Mereka kata kanan, kalau kiri lah. Tetapi harus ia ijtihad ke kanan atau kiri pada mihrab muslimin bagi orang yang tahu dalil kiblat. Tetapi harus ia seorang ijtihad. Cari alamat, tengok alamat yang boleh menunjuk di atas kiblat sebelah mana, pada ijtihad, dan tetapi harus ia ijtihad ke kanan, nak berak kanan, atau kiri, nak berak sebelah kiri pada mihrab muslimin, mihrab orang Islam. Bagi orang harus bagi orang yang tahu dalil, yang pandai, yang tahu cara nak berdalil, katanya kiblat sebelah mana. Contohnya begini. Contohnya begini. Ini kiblatnya. Ini mihrab. Lepas tu kita nak berdiri. Kita nak berdiri itu begitu. Jadi dah tahu katanya ini mihrab. Apabila kita nak mihrab tu sebelah ni, lepas tu kita nak berak kanan sikit ke, nak berak kiri sikit ke, kena sengit kepada kanan sikit ke, sengit pada kiri sikit pun. Tapi mihrab masjid tu dah ada. Contohnya masjid sekarang ya.
masjid yang dibuat sekarang, masjid kampung mana, kawasan mana sekalipun, masjid negeri ke masjid besar ke, nah, yang dibinakan itu boleh kita nak cek sekali lagi akan alamat, nah, untuk nak tahu katanya mihrab tu sebelah arah mana tu, dah kita dia dah buat kan. Tapi kita nak cek sekali lagi katanya berat kanan sikit, nak berat kiri sikit, itu boleh. Walaupun mihrab orang Islam yang muktamad tu dah ada. Tapi boleh jadi kena berat kanan sikit, boleh jadi kena berat kiri sikit. Jadi kalau kita nak kira balik, nak ijtihad, nak kira balik kata mihrab ni, memanglah sebelah ni lah sebelah kiblat. Tapi nak kena cek tengok lagi, nak berat kanan sikit ke, nak berat kanan sikit ke, nak berat kiri sikit ke. Boleh jadi yang mihrab yang dia buat tu, boleh jadinya ada terlari sikit-sikit. Maka kita nak cek dengan alamat, dengan tandaan tu katanya nak berat kanan, nak berat. Itu kalau kita tak nak cek pun boleh, mihrab ke sini, sinilah kita semayang. Sebab tu kita masuk di dalam masjid, mana-mana masjid kita tak buka dah JFA tu. Nah, tak buka dah. App kiblat tu tak payah kita buka dah sekarang. Sebab iktimad yang dia di masjid di mana dia letak kiblat, dia letak mihrab sebelah mana, kita pun masuk dalam masjid tu sembahyang ikut yang tu lah. Tetapi kalau kita nak cek sekali lagi, boleh. Tapi cek tu bukan nak tahu kata nak ubah yang ni kepada yang nu, kiblat apa dia? Mihrab sebelah ni, kita nak tahu belah ni nak hadap sebelah ni, tak boleh. Tapi nak berat kanan, nak berat mana menghadap kepada pihak mihrab tu juga. Cumanya nak tahu berat kanan ke, berat kiri ke, nak tahu begitu. Artinya dah betul. Dah betul gini ke, nak berat kanan sikit ke, nak berat kiri sikit. Begitu. Dan tiada harus ia ijtihad pada mihrab Nabi. Kita akhir di situ dulu. Yang katanya tadi itu mihrab orang Islam, yang diletakkan mihrab tu oleh orang Islam, boleh kita nak ijtihad untuk nak tahu nak berat sebelah kanan sikit ke atau nak berat sebelah kiri. Itulah. Maka untuk hari ini kita akhir pada kata dan tiada harus ia ijtihad pada mihrab Nabi. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana bi nurikal karim waj'al amalana